Salam sejahtera dan selamat datang ke Gol Penanti, rancangan yang akan membincangkan bola sepak dari sudut pandangan statistik dan juga data. Dah episod ketiga dah. Nama aku Kish Mat Stats. Nama saya Chun Hang. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan cuba explore topik-topik berbeza dalam bola sepak, tak kisah tempatan atau antarabangsa dari sudut pandangan nombor, data dan statistik. Chun Hang, minggu ni kita terus tak nak bazir masa. Minggu ni kita nak start borak dengan siapa dulu? Kita nak start borak dengan Neymar. Kita nak borak tentang Neymar. Neymar ni adalah nama yang seringkali akan memecah belahkan pandangan orang ramai. Ada setengah orang yang akan suka kat dia, ada setengah orang yang tak berapa suka kat dia. Tapi dari segi kualiti, kita tidak boleh nafikan yang dia adalah seorang pemain yang cukup luar biasa. Kita tahu kebolehan dia bersama Santos ketika dia meletup suatu ketika dahulu. Kita juga tahu kebolehan dia bersama pasukan Barcelona, sebahagian daripada trio MSN di bawah Luis Enrique, dan juga prestasi dia bersama PSG. Kita cukup mengenali kesemua perkara tersebut. Tetapi somehow, apabila nama Neymar ni disebut, tak ramai penyokong yang akan cakap, oh, saya betul-betul mengidolakan Neymar. Kenapa? Sebab ramai yang mungkin akan mengatakan dia adalah seorang diver. Kadang-kadang dia akan dive di atas padang. Ramai juga yang berpendapat konsistensi dia itu tidak cukup bagus, Chun Hang. Tetapi pada masa yang sama, penyokong Brazil di negara dia sendiri itu kurang menyayangi Neymar kerana mereka berpendapat bahawa Neymar masih belum lagi mengecapi kejayaan di peringkat tertinggi bersama Brazil. Kita boleh faham benda ni kerana kalau kita lihat rekod Neymar bersama skuad kebangsaan Brazil, kita boleh nampak bahawa dia dah banyak join dah kejohanan sepanjang kerjaya dia. Daripada Copa America ke Piala Dunia, semua dia dah join dah. Tetapi dalam majoriti kejohanan ini, dia tidak berjaya membantu Brazil menjuarai kejohanan tersebut. In fact, bersama Brazil, dia hanya pernah menjuarai Confederations Cup pada tahun 2013 dan juga Rio Olympics pada tahun 2016. Tapi kedua-dua kejohanan ini adalah kejohanan yang boleh kita sifatkan sebagai small tournaments. Tidak cukup besar untuk penyokong Brazil. Dia akan sentiasa dibandingkan dengan Ronaldinho dan Ronaldo yang pernah membantu Brazil memenangi World Cup. Romario pernah membantu Brazil memenangi World Cup. Pele juga pernah membantu Brazil memenangi World Cup. Tetapi Neymar masih belum. Ada orang yang tanya kenapa? Mungkin dari segi inkonsistensi dia sendiri, mungkin juga faktor kecederaan dia sendiri. Tetapi bagi aku, salah satu faktor adalah skuad Brazil itu sendiri. Brazil sepanjang 10-12 tahun lepas, skuad depth mereka sangat mengecewakan. In fact, 2014, Chun Hang, mereka terpaksa menggunakan seorang penyerang yang bernama Fred di bahagian hadapan. Sehingga melihat mereka dibelasah Germany 7-1. Kebergantungan kepada Neymar dan ketiadaan skuad depth. Tetapi nampak seperti ada perubahan yang sedang berlaku, Chun Hang. Brazil nampak seperti berada di landasan yang lebih positif pada ketika ini. Tetapi sebelum itu, Neymar juga, Chun Hang, nampak seperti ada perubahan yang sedang berlaku pada kerjaya dia. Yes, so selepas kembali daripada injury dalam bulan Februari, dia punya form, dia punya prestasi sepanjang 2022 sangat cemerlang. Kalau kita lihat secara statistik pula, kita boleh nampak satu benda yang cukup ketara. Di sini kita ada statistik Neymar last season dan juga this season. Kita start dulu dengan last season. Selepas kembali daripada injury, beliau telah played 12 matches dan mencetak 10 goals dan juga 3 assist. Tetapi apa yang sangat ketara adalah shot creating actions di sini. 70, Chun Hang. Jumlah yang cukup ketara, dan shot creating actions di sini adalah aksi-aksi di atas padang yang mencipta peluang kepada rakan pasukan. Dan kalau kita membandingkan kepada League One Stats musim ini, dia telah pun menyambung prestasi dan form yang cukup cemerlang kepada musim ini. 7 perlawanan, 8 goals dan 6 assist. Satu statistik yang cukup cemerlang buat seorang pemain forward. Dan 46 shot creating actions, Chun Hang. Satu statistik yang cukup baik buat seorang pemain forward. Dan sebagai seorang pemain forward, untuk memahami lebih dahulu, lebih teliti, kita akan menggunakan beberapa statistik dalam musim ini yang bersifat menyerang. Kalau kita lihat radar chart yang telah disediakan daripada Neymar, kita boleh nampak banyak dia telah skor satu rating yang cukup tinggi kalau kita lihat di sini. Radar chart dia adalah sesuatu yang sangat luar biasa kerana kita akan nampak bagaimana dia
top dalam banyak kriteria di sini, Chun Hang. Kalau kita lihat di sini, goal creating actions dan key passes. Dari segi penciptaan peluang pula, beliau tertinggi dalam Liga League One. Kalau kita lihat carries into final third dan juga progressive carries, pergerakan bola ke arah pintu gol juga sangat tinggi. Tetapi di sini expected goals dan total shots agak rendah, tetapi kita boleh explain di sini. Walaupun beliau tidak kerap melakukan rembatan di atas padang, tetapi dia punya expected goal nilai masih tinggi. Ini bermaksud ataupun menunjukkan dia punya rembatan yang dilakukan, yang dibuat lebih efektif dan lebih berkualiti juga. Lebih ke kualiti. Dan perkara yang kita sebut tadi tu, Chun Hang, yang anda sebut tadi tu, dari segi rembatan dia jelas lebih berkualiti. Perkara ini kita boleh nampak dalam satu berbandingan yang luar biasa. Di sini kita nak tahu bahawa Neymar di antara musim lepas dan juga musim sekarang ini berlaku satu perubahan dari segi corak rembatan dia. Now, kita tak tahu kalau perkara ini ditimbulkan oleh Christophe Galtier ataupun ini datang sebahagian daripada inisiatif Neymar sendiri di atas padang. Tetapi musim lepas anda boleh lihat banyak percubaan yang dilakukan oleh Neymar datang dari luar kotak penalti. Manakala dalam kotak penalti itu ada, tapi kat luar tu sebenarnya agak banyak sepanjang musim lepas. Lihat shot map dia dalam 7 perlawanan pertama di Liga A musim ini, hanya 3 rembatan ataupun percubaan dari luar kotak penalti, manakala majoriti percubaan lain datang dari dalam kotak penalti. Itu adalah satu perubahan berskala besar yang sedang membantu Neymar untuk melakukan hantaran-hantaran yang lebih berkualiti, kerana kita tahu secara amnya jika anda merembat bola dari luar kotak penalti, probability untuk menjaringkan gol itu sentiasa akan lebih rendah. Dari dalam kotak penalti, probability itu akan lebih tinggi. Perkara ini juga boleh kita buktikan dari sudut pandangan statistik kasar yang kita akan lihat sebentar lagi di sini, di mana kita boleh tunjukkan bagaimana jarak rembatan Neymar secara purata dari gawang gol lawan semakin dekat. Dan bagaimana itu memperbaiki nilai XG buat setiap percubaan dia. Kita akan lihat di sini jarak percubaan Neymar. Di sini kita boleh nampak bahawa sepanjang 5 atau 6 musim lepas, secara purata jarak rembatan Neymar ke arah gawang gol adalah lebih kurang 17.7 yards, 19.5 yards, 17.6, 18.9, 18.4. Musim ini, geng, 15.9 yards away from goal. Jarak rembatan dia. Jadi semakin dekat dengan gawang gol. Dan impact dia, korang boleh lihat XG per shot. XG per shot dia 0.18 untuk musim 2017-2018. Kesemuanya lebih kurang 0.18, 0.22. Tetapi musim ini, nilai XG dia per shot adalah 0.3. Bermakna, rembatan dia itu berkurangan dari segi kadar, lebih dekat ke arah gawang gol, dan as a result, nilai XG dan probability setiap rembatan menghasilkan gol itu adalah 0.3, lebih tinggi than before. Jadi kita tahu proses Neymar melakukan rembatan itu sudah berubah, dan anda boleh lihat melalui jaringan-jaringan di kaca skrin anda bagaimana posisi dia itu. Dia tidak mahu mengambil risiko melakukan rembatan dari luar kotak penalti, sentiasa cuba melakukan rembatan hanya di dalam kotak penalti. Itu adalah perubahan yang sangat positif yang sedang membantu kualiti setiap rembatan yang dilakukan oleh Neymar. Tapi Chun Hang, bagaimana pula dari segi proses penciptaan peluang buat Neymar? Jadi kita tahu dia boleh menjaringkan gol. Tetapi this season beliau telah membuktikan bahawa beliau antara penciptaan peluang utama dalam sebuah pasukan yang paling baik dalam League One. Dia juga boleh mencipta peluang. Kalau kita lihat di sini, League One statistik dia hanya satu belakang Lionel Messi dalam statistik shot creating passes. Passes, hantaran yang mencipta peluang kepada rakan pasukan. Kalau kita lihat di sini kita ada satu shot creating passes map daripada Neymar, kebanyakan hantaran dilakukan di kawasan attacking third, di kawasan middle. Maksudnya dia akan bergerak ke half space ataupun di middle of the pitch untuk melakukan hantaran yang boleh memecahkan barisan pertahanan untuk mencari larian daripada Kylian Mbappe yang kita tahu antara penyerang terpantas
di dunia bola sepak. Chun Hang, ini adalah statistik penciptaan peluang. Yes. Hantaran untuk mencipta peluang. Tapi ada lagi satu naratif tentang Neymar ni. Orang ramai akan sentiasa kata, Neymar ni kalau bab pencipta peluang, kalau bab menjaringkan gol, melakukan skill, mencatat assist, dia boleh lah. Sebab dia adalah seorang penyerang yang elit. Tapi Neymar ni malas. Ramai orang kata Neymar ni malas dan tidak membantu pasukan dari sudut pandangan defensif. Tapi hakikat itu pun Chun Hang nampak seperti ada perubahan. Ya, so biasanya sebagai seorang tujang kreativiti buat sebuah pasukan, mereka akan diberi lebih banyak license untuk merayap padang dan tidak diberi tanggungjawab untuk melakukan aksi defensif. Tetapi ini bukan Neymar. Sebab hakikatnya kalau kita lihat ranking defensif Neymar dalam skuad PSG, musim ini dia di posisi ke-6 for tackles dan kedua for total pressures. Itu satu benda yang cukup ketara sebab I rasa tidak ramai orang akan jangka Neymar di posisi top 10 for defensive actions kepada skuad PSG. Dan di sini kita boleh nampak 2020-2021 benda ni kita nak kata ini impact Christophe Galtier pun tak juga. Sebab 2020-2021 dia berada di kedudukan ke-17 untuk tackles dan kedudukan ke-8 untuk pressing. Tetapi satu musim selepas itu sudah ada peningkatan yang mendadak. Untuk tackles dia berubah menjadi tempat ke-8 di PSG, untuk pressures tempat ke-4 dalam skuad PSG. Jadi sebelum kedatangan Galtier itu sendiri sudah ada peningkatan tugas defensif dan juga tanggungjawab defensif kepada Neymar. Dan musim ini yang paling luar biasa lah. Ini yang paling tak masuk akal. Nombor 2 untuk pressure. Pemain kedua terbanyak dalam pasukan PSG untuk melakukan pressing. Itu Chun Hang adalah nombor defensif Neymar. Tetapi kita tahu Neymar ada berubah. Neymar kini nampak seperti berada dalam kemuncak prestasi dia untuk membantu Brazil. Tapi kita juga tahu yang untuk memenangi World Cup tidak boleh ada kebergantungan kepada satu pemain saja. Kita pernah nampak perkara ini berlaku kepada Neymar sepanjang 10 tahun lepas. Banyak bergantung kepada dia, Brazil. Tapi sekarang ini nampak seperti Brazil berada dalam satu landasan di mana kebergantungan mereka terhadap Neymar itu boleh dikurangkan secara mendadak. Kenapa? Kerana buat kali pertama dalam 10-12 tahun, mereka memiliki squad depth yang luar biasa. Dan untuk membuktikan squad depth ni, Chun Hang dan aku ada divide 22 pemain Brazil ke dalam dua kesebelasan yang berbeza. Dan di sini korang sendiri boleh nampak betapa luar biasa squad depth yang dimiliki oleh mereka. Chun Hang, aku just mention Brazil yang team A ni dulu. Okay. Dia ada Edison, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Alexandro, Fred, Fabinho. Lepas tu kau tengok jentera atas tu, Vinicius, Neymar, Rafinha, Richarlison. Luar biasa. Front four yang cukup elite. Dan bagi aku, ini adalah squad yang bagi aku kesebelasan yang boleh mencabar mana-mana pasukan di World Cup. I really think so. Vinicius incredible bersama Real Madrid. Richarlison kita tahu impact dia bersama Spurs tahun ini di bawah Conte. Rafinha luar biasa bersama Barcelona dan Neymar. Apa lagi yang perlu kita perkatakan tentang prestasi semasa dia. Ini pasukan yang jelas boleh mencabar mana-mana tim di World Cup nanti. Tetapi Brazil B juga Chun Hang adalah satu skuad yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat dia punya penjaga gol, Alisson, antara penjaga gol terbaik di dunia bola sepak. Dan kalau kita lihat defense, pada segi defensif pula, ada banyak Champions League winner, Eder Militao dan juga Dani Alves. Di midfield pula ada Casemiro, seorang ball-winning midfielder yang mungkin boleh memberi license kepada Neymar untuk merayap padang untuk melakukan hantaran yang bahaya. Kepada siapa? Kepada Martinelli, Gabriel Jesus dan juga Anthony. Ketiga-tiga pemain muda daripada Brazil dalam Premier League yang sekarang is in top form. Ini baru dua skuad. 22 pemain yang kita rasa dah cukup bagus untuk Brazil. Kalau ini korang rasa dah betul-betul meletup kepala otak memikirkan squad depth Brazil, tunggu jap. Kami nak tunjuk ada lagi ramai pemain yang masih kami tak letakkan dalam dua pasukan tadi itu. Ini adalah baki pemain Brazil yang tiada dalam squad A dan B yang aku dan Chun Hang bina tadi itu. Alex Telles, Roger Ibanez, AS Roma, Everton Ribeiro, Gabriel daripada Arsenal,
Matheus Cunha. Dekat sana ada Emerson Royal, antara fullback Spurs. Douglas Luiz yang meletup bersama Aston Villa. Lucas Moura, Joel Linton, Rodrigo daripada Real Madrid, Bobby Firmino, come on, siapa tak kenal Bobby, dan juga David Neres di Benfica. Kesemua pemain ini sekiranya mewakili negara lain, most likely akan pergi ke World Cup sebahagian daripada skuad itu. Tetapi kerana mereka bersama Brazil, mereka semua ni sedang bertarung untuk satu skuad sahaja, 25 pemain yang akan pergi ke World Cup. Itu tak masuk akal. Ini adalah skuad depth yang sangat tak masuk akal untuk Brazil. Kerana jika kita ingat skuad 2014 tu yang guna Fabiano lah, Fred lah, terpaksa guna Fred sebab tak ada striker lain. Hampir 8 tahun kemudian, kini mereka ada Richarlison, Neymar, Martinelli, Gabriel Jesus, Rafinha, Anthony, Vinicius, kesemuanya boleh mengetuai jentera serangan Brazil. Jadi, buat kali pertama in a very, very long time, Brazil akan pergi ke World Cup dengan satu squad depth yang luar biasa. Tapi nak tengok apa impact squad depth ini kepada Brazil, kita kena lihat statistik seterusnya, which is prestasi Brazil dalam semua perlawanan sepanjang 20 perlawanan lepas. Dalam last 20 games, squad Brazil ni pernah tewas sekali je. Itu pun kekalahan tipis 1-0 di tangan Argentina dalam Copa America Final. 15 kemenangan dalam 20 perlawanan terakhir, 4 seri, hanya 1 kalah, dan yang lebih luar biasa, 42 gol yang telah mereka jaringkan dalam 20 perlawanan dan hanya membolos 7 kali. Jadi Brazil akan ke World Cup dalam kemuncak prestasi yang luar biasa, dengan form yang sangat-sangat baik, dengan squad depth yang sangat baik, dan mungkin juga Chun Hang dengan star player mereka Neymar berada dalam kemuncak kematangan dia dan kemuncak prestasi dia. Jadi persoalan aku kepada kau, Chun Hang. Yes. Mampukah Neymar akhirnya mendapatkan hati rakyat Brazil dengan membantu Brazil memenangi World Cup? Untuk aku, I tak pasti sebab ada banyak pasukan yang sangat-sangat kuat dalam Piala Dunia 2022. Tetapi untuk I, jika kalau Neymar boleh mengekalkan kesihatan beliau dan juga menyambung dia punya prestasi yang cukup cemerlang kat PSG, I rasa ini adalah peluang terbesar for Neymar untuk mencipta sejarah kepada Brazil.